Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Pertamanya marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufiknya dapat kita berkumpul memanfaatkan masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam menuntut ilmu. InsyaAllah hari ini kita sambung membincangkan matan yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Pada katanya, beliau berkata, wal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi min Allah Ta'ala. Iman adalah beriman dengan Allah dan beriman dengan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan qada dan qadar, yang baik dan yang buruk, yang manis dan yang pahit, semuanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan rukun iman. Dalilnya adalah hadis Jibril alaihi salam. Dalam hadis Jibril disebutkan rukun iman, rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan ataupun asas kepada ihsan. Rukun iman yang pertama, beriman dengan Allah, kita telah bincangkan sekali imbas. Beriman dengan malaikat juga telah kita bincangkan sekali imbas. Beriman dengan kitab-kitab. Erti beriman dengan kitab-kitab adalah beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa kitab kepada rasul-rasulnya. Mana ada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia sebagai panduan. Selain daripada ada rasul, ada juga kitab-kitab yang menjadi panduan kepada manusia berbentuk catatan bertulis. Dan ini sunnatullah. Manusia itu Allah ajarkan ilmu bukan melalui deria, pendengaran, penglihatan secara langsung seperti mana makhluk-makhluk yang lain, tapi kelebihan manusia Allah berikan satu lagi. Allah kata 'allama bil qalam. Allah ajar dengan qalam. Allah ajar dengan pen. Itu manusia memiliki kemampuan mempelajari sesuatu melalui catatan pen. Dengan catatan itulah kita yang hidup pada zaman sekarang dapat menerima ilmu daripada Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Dengan pen lah kita dapat menerima ilmu Ibn Abil Izz Al-Hanafi. Sedangkan jarak kita dengan mereka sudah beratus tahun, malah hampir kepada 1000 tahun. Malah lebih 1000 tahun. Lebih 1000 tahun. Dengan pen lah maka perkembangan dunia ini
dalam bab keduniaan terciptanya pelbagai teknologi. Kalau tak ada pen, tak ada formula, tak ada sekolah, kita ni paling-paling kalau duduk kat hutan paling-paling tahu ambil buah, tangkap ikan, hidup macam mana, nak makan, minum, tidur, mati. Tapi ada pen. Dalam bab agama, selain daripada Allah utuskan nabi-nabi dan rasul-rasul, pada mereka ada segala hidayah, Allah juga turunkan kitab-kitab yang menjadi panduan kepada manusia ketika mereka bersama dengan rasul-rasul dan ketika mereka berjauhan daripada rasul-rasul, juga dipegang setelah mereka berpisah dan setelah kewafatan rasul-rasul. Jadi kitab, kita tahu bahawa Allah turunkan kitab. Dan kitab yang Allah turunkan itu, kalam yang terkandung padanya adalah kalamullah secara hakikat. Memang Allah berkata dengannya. Memang Allah berkata dengannya. Kalau kitab Taurat diturunkan dalam bentuk tulisan. Ada orang kata ni geng batiniah. Dia kata, Syekh, kalau antum menafikan bahawa Quran itu tidak diturunkan dalam bentuk tulisan, kan kitab Taurat diturunkan bentuk tulisan. Kerana mereka nak juga bentuk tulisan diturunkan. Tapi malangnya tak ditemukan dalil Allah turunkan Quran dalam bentuk tulisan. Kerana golongan ini, istidlal mereka banyak menggunakan bentuk-bentuk huruf, bilangan huruf dan sebagainya. Kita menyatakan bahawa penulisan Al-Quranul Karim bukan daripada dalil, bukan daripada penulisan Quran bukanlah tauqifi, ianya adalah penulisan bahasa Arab yang ada seketika itu. Namun kita terima Quran kerana ia adalah ijma' daripada sahabat-sahabat. Ijtihad sahabat dalam menulis. Nabi tak tahu, Nabi tak menulis, tak ajar tulisan, Nabi tak membaca, Nabi tak menulis. Sahabatlah yang tulis, sahabat-sahabat Rasulullah. Namun kenapa bentuk tulisan dan Quran semua diterima sampai sekarang? Kerana ijma'. Ijma' salafus salih juga jadi hujah. Tidak ada ruang untuk mereka datangkan keraguan terhadap kitab Al-Quranul Karim. Dan tiada ruang untuk mereka jadikan Al-Quran itu sebagai kitab mentera yang digantung di mana-mana, diletakkan, mana keberkatan itu diletakkan pada bentuk-bentuk huruf, kepada bilangan-bilangan huruf, pada dan pelbagai lagi cara mereka menggunakan Al-Quranul Karim. Dari hikmah Allah jadikan Nabi sebagai seorang yang ummi, dan sahabat-sahabat di keliling Rasulullah, mereka semua setelah masuk Islam mereka berubah jadi umat Iqra. Mereka membaca, menulis, mencatatkan Al-Quranul Karim. Dan umat Islam selain daripada mereka memiliki kemajuan dalam keduniaan, dalam keagamaan juga, kitab umat Islam agama yang paling luas ilmunya. Perbincangan berkaitan dengan syariat Islam sangat luas. Siapa sahaja yang membuat perbandingan agama pasti semuanya akur bahawa tidak ada satu agama pun yang boleh menyamai agama Islam dalam perbincangannya. Oleh itu semua agama berminat dengan satu prinsip, iaitu ketika mereka membincangkan berkaitan dengan agama, mereka tak nak dilakukan perbandingan dalam bab isi kandungan agama atau bab akidah. Perbandingan tidak boleh dilakukan dalam bab ibadah. Perbandingan biasa dilakukan, agama ini diletakkan di bawah budaya. Agama diletakkan di bawah budaya, maka perlu hormat antara satu sama lain. Ketika kita menegaskan tentang isi kandungan agama, dibayangkan seolah-olah kita tidak menghormati budaya orang lain. Sedangkan kita tahu bahawa hakikatnya semua agama
manusia anuti ada maksud dan tujuannya. Anutan manusia terhadap agama bukan kerana budaya. Manusia menganut agama kerana kepercayaan terhadap kehidupan selepas kematian. Kalau mereka hanya ikut undang-undang tanpa kepercayaan kepada apa yang berlaku selepas kematian, tanpa mengharapkan balasan yang baik selepas kematian, itu adalah pandangan golongan yang tidak beragama. Golongan falsafah, golongan etis pun ada undang-undang. Oleh itu kepercayaan kita terhadap Alkitab, kita bukan sahaja percaya bahawa kitab itu Allah turunkan. Kita juga percaya bahawa apa yang Allah turunkan itu merupakan undang-undang yang tetap. Allah turunkan dan Allah tetapkan. Dan dalam undang-undang Allah itu mengandungi hikmah kesempurnaan. Siapa sahaja yang cuba mengubah isi kandungan kalamullah, setinggi mana pun ilmu yang mereka miliki pada ketika Quran diturunkan atau ketika Taurat diturunkan, Injil diturunkan, kitab-kitab ini diturunkan, setinggi mana pun ilmu mereka, kalau mereka cuba ubah, artinya mereka cuba campakkan diri mereka ke arah kebinasaan. Itu yang berlaku kepada kaum Yahudi, kaum Nasara. Mereka ahli kitab. Allah berikan contoh. Tapi pada satu ketika itu Allah kata, ya ahli kitab, ayat surah Baqarah yang surah wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum, bukan ayat kitab. Saya boleh bantu awal surah Baqarah terawal muka surah yang keempat. Wa iz bermula pada ayat itu. Ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, uzkuru ma'atallahi alaikum iz, buka kejap lah. Surah Al-Baqarah awal. Ya Bani Israel azkurun. Kitab memang tak ingat. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang Allah kurniakan pada kamu. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan aku ni Allah melebihkan kamu, memuliakan kamu ke atas manusia atau ke atas makhluk Allah di seluruh alam ketika itu. Namun agama yang dikatakan agama terbaik yang ada di alam ketika itu berubah jadi agama yang Allah laknat. Kenapa? Sebab mengubah isi kandungan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman dengan kitab, kita beriman dengan keyakinan bahawa Allah ada menurunkan kitab-kitab. Dan kitab-kitab tersebut mengandungi kalamullah, mesej daripada Allah. Kalamullah secara hakikat. Ada orang kata, macam mana kitab-kitab diturunkan bentuk tulisan? Ya, seperti Nabi Musa diturunkan bentuk tulisan, tapi Allah tetap tidak boleh menafikan bahawa Allah itu berkata-kata sebenar, kerana Allah berkata dengan Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Tak boleh menafikan bahawa Allah berbicara dengan Nabi benar ketika Nabi naik ke atas Isra' Mi'raj. Nabi bercakap dengan siapa? Nabi berbicara dengan siapa? Nabi bertemu dengan siapa? Golongan yang menafikan Allah tidak berkata-kata, mereka mendustakan kalamullah. Sebab itu Al-Imam Tahawi rahimahullah dalam bab ini beliau keras sehingga boleh mengkafirkan orang-orang yang tidak beriman bahawa kalamullah itu minhu bada wa ilaihi ya'ud. Beriman dengan kitab bererti kita beriman bahawa isi kandungan kitab-kitab adalah benar. Semuanya benar.
ketika kitab itu diturunkan. Beriman dengan kitab-kitab bererti kita beriman dengan seluruh nama-nama kitab-kitab yang Allah beritakan dalam Al-Quranul Karim, dan kita yakin bahawa kitab-kitab tersebut mengandungi hidayah. Ini bab beriman dengan kitab. Beriman dengan kitab-kitab berarti kita beriman dengan kebenaran semua berita yang terkandung dalam kitab-kitab tersebut. Kenapa kita kata berita? Sebab berita tidak termansuh. Kalau ada maklumat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang isi kandungan kitab-kitab, kita beriman bahawa betul lah dalam kitab tersebut ada isi kandungan seperti mana yang disebutkan. Kerana kitab itu mengandung kebenaran. Allah ceritakan bahawa dalam Alkitab menceritakan tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab-kitab diceritakan tentang pengharaman melakukan syirik. Okey. Okey dah. Okey. Ini sebahagian daripada iman yang kita dengan kitab-kitab. Adakah kita perlu buka kitab Bible untuk mengetahui kebenaran? Tidak. Dalam keadaan kita beriman dengan semua kitab-kitab, Allah jadikan Al-Quranul Karim sebagai kitab yang muhaiminan, yang sebagai muhaimin, yang melengkapkan, yang menjamin, yang menjadikan semua keperluan terhadap kitab-kitab terdahulu ada pada Al-Quranul Karim. Beriman dengan kitab-kitab berarti kita beriman dengan kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mufassal, iaitu Al-Quranul Karim. Kita kena beriman secara detail. Yang lain kita iman umum tadi. Isi kandungan ni kita tak tahu yang mana betul, yang mana salah, yang mana diubah, yang mana tidak. Namun Al-Quranul Karim kita perlu beriman secara mufassal, secara mujmal, sama macam kitab yang lain dengan keumuman yang kita sebutkan tadi. Secara mufassal, tiap-tiap patah perkataan, tiap-tiap ayat, tiap-tiap huruf, kita beriman bahawa semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tolak walaupun satu huruf. Nun, satu huruf, kita tetap baca. Tak boleh ubah, tak boleh tambah, tak boleh kurang. Itulah dia Al-Quranul Karim. Beriman dengan Quran secara mufassal, secara terperinci. Beriman dengan kitab-kitab yang lain secara mujmal, secara umum. Siapa sahaja yang menolak satu patah perkataan atau satu ayat atau satu surah daripada Al-Quran Al-Karim, mereka adalah orang kafir, jatuh jadi kufur. Tak ada siapa pun yang boleh tolak. Sama ada tolak lafaz atau tolak isi kandungannya. Cuma yang menghalang kita daripada mentakfirkan adalah kerana adanya syubhah-syubhah kejahilan atau pentakwilan, atau kita katakan bahawa adanya sebab-sebab yang menghalang kita daripada mentakfirkan. Asalnya ayat kitabullah kena terima semua sekali. Okey. Beriman dengan rasul-rasul sama keadaannya seperti beriman dengan kitab. Iaitu kita yakin bahawa mereka dari kalangan manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan untuk
kaum masing-masing, mereka daripada keturunan yang terbaik dalam kaumnya, mereka di kalangan orang yang paling sempurna akalnya di kalangan kaumnya, mereka tidak pernah melakukan syirik dalam sepanjang kehidupan mereka, walaupun sebelum mereka menjadi Islam, mendapat wahyu. Tak ada cerita, oh dulu dia ni dulu penyembah berhala, lepas tu dia jadi Nabi, Rasul. Tak ada. Allah menjadikan mereka maksum daripada melakukan syirik. Beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka manusia yang maksum dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bacalah kitab mana sekalipun yang menerangkan tentang kalam mereka. Maksudnya kalau Allah beritahu dalam kitab Taurat begini, atau Musa berkata, atau Nabi berkata, semua kalam Nabi, kalam Rasul kalau diriwayatkan dengan riwayat yang terpercaya, artinya apa yang disampaikan itu adalah hak. Kerana Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul mereka tidak tersasul dalam menyampaikan satu perkara. Kalau ustaz-ustaz mungkin tersasul, terlupa, tersilap, salah faham dan sebagainya. Nabi-Nabi, Rasul-Rasul kita tak boleh kata salah faham, terlupa. Yang ada kalau nampak dah tak boleh nak gabungkan. Kita kalau nampak hadis tu ayat Quran berbeza, kita cuba gabungkan dengan pelbagai metod. 5 kaedah kita cuba gabungkan. Kemudian tak mampu gabungkan, kita akan pergi pada tarjih. Cuba tengok yang mana lebih kuat, hadis mana lebih kuat sebagainya. Tak mampu juga confirm dua-dua kuat. Kita tengok pada tarikh, tengok yang mana nasakh, yang mana mansukh. Yang mana dulu, yang mana kemudian. Yang dulu itu syariat yang awal, yang kemudian syariat terkemudian, nasakh dan mansukh. Namun beriman dengan Nabi dan Rasul tidak menjadikan kita menyatakan bahawa dulu Nabi cakap lain, sekarang Nabi cakap lain dalam maklumat. Maklumat tidak berubah. Maklumat berkaitan perkara ghaib tidak berubah sejak daripada zaman Nabi Adam AS sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu maklumat bercanggah antara satu sama lain. Oleh kerana ilmu akidah membicarakan tentang maklumat-maklumat berkaitan perkara ghaib, berkaitan dengan keimanan terhadap perkara-perkara ghaib seperti mana yang diberitakan, maka akidah itu tidak berubah sejak zaman Nabi Adam AS sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW. Begitu juga syariat-syariat besar, isikan dengan syariat besar tidak berubah. Berkaitan dengan ibadah-ibadah agung, ibadah-ibadah besar tidak berubah daripada zaman Nabi Adam AS sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Yang berbeza adalah pendetilan syariat. Solat tetap ada sejak zaman Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Pendetilan berapa rakaat, bacaan-bacaan dalamnya dan sebagainya, waktu, masa dan sebagainya, ini adalah pendetilan. Berlaku perubahan dari semasa ke semasa sampailah Nabi SAW wafat. Nabi wafat sahaja, tidak ada lagi nasakh dan mansukh. Satu kenyataan sangat kelakar oleh salah seorang penceramah kat masjid lah. Dia kata ada ustaz-ustaz tak faham, ni bab syariat, bab fiqh ni ada nasakh dan mansukh. Zaman kita lain, zaman Nabi lain. Itu namanya jahil, salah. Dia tersilap lah. Tapi kalau dia bodohkan orang lain, itunya dia yang bodoh. Tidak, tak boleh. Nasakh mansukh sampai Nabi wafat, habis. Bila Allah kata al-yawma akmaltu lakum dinakum, waktu tu dah sempurna sejak Nabi hidup. Bila Nabi wafat, tak ada satu agama baru, amalan baru yang boleh dilakukan. Cuma kita kena tengok Nabi benarkan atau tidak untuk kita buat benda baru dalam agama. Bila dicari, tidak ditemukan kebenaran tersebut. Beriman dengan Rasul, kita beriman bahawa
hanya melalui mereka lah kita mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala. Iaitu Nabi dan Rasul adalah perantaraan antara manusia dengan Allah. Orang yang dapat mengetahui kehendak Allah hanyalah Rasul-Rasul. Kerana mereka, itu pun mereka diberikan wahyu pada mereka melalui malaikat Jibril alaihis salam. Kadang-kadang Allah muliakan mereka dengan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala pada keadaan tertentu. Bukan mereka memiliki keistimewaan sentiasa berbicara dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka bercakap dengan Allah, itu mereka mengadu, mereka bermunajat. Mengadu dan bermunajat sampai ke akhir zaman, siapa boleh mengadu munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tahu apa yang Allah kata pada dia, itu tak. Maklumat daripada Allah hanya untuk nabi-nabi dan rasul-rasul. Orang yang mengatakan bahawa ada selain nabi dan rasul mengetahui maklumat daripada Allah, walaupun dengan apa istilah sekalipun yang diberikan nama kepada orang tersebut, mereka ialah orang yang seolah-olah tidak beriman dengan Nabi dan Rasul dengan sebenar. Orang-orang Syiah meletakkan Nabi dan Rasul mereka, Imam 12 mereka memiliki keistimewaan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Imam mereka maksum, imam mereka tahu perkara ghaib, kalam mereka maksum. Jadi kalam mereka dijadikan sebagai hadis. Hadis di sisi Syiah bukan sahaja kalam Nabi SAW, juga kalam imam-imam mereka. Segala yang diketahui, kalau jumpa kalam imam mereka seperti tidak tepat, mereka akan cuba takwilkan. Itulah metod yang mereka cuba buat ke agama Islam. Tapi kita kata takwil itu salah. Sebab apa? Allah tak salah, Nabi tak salah. Tapi kata mereka, oleh kerana Nabi salah, Allah tak salah, kami nampak ayat ni confirm salah, kami terpaksa takwilkan. Ada tambah, kami nampak ayat ni confirm salah. Allah tak salah, Nabi tak salah, tapi ayat ni confirm salah. Artinya makna ayat ni lain. Kat situ beza kita dengan ahlul bid'ah. Kata Allah tak salah, Nabi tak salah. Allah paling tahu bahasa Arab, Nabi paling tahu bahasa Arab, orang yang paling faham, paling fasih bahasa Arab. Jadi kalamullah, kalam Rasulullah tidak silap. Kalau salah, kita yang salah faham. Bagi orang yang menjadikan selain Allah dan Rasul, menjadikan ada sumber lain selain Rasul, sumber qat'i dalam memahami agama, seperti golongan Syiah, mereka jadikan imam-imam mereka, kalam imam mereka, walaupun sebenarnya kalam-kalam disebutkan itu kalam dusta, dipalsukan ke atas imam mereka. Artinya ada selain daripada, kalau imam mereka tak cakap, artinya apa? Ada penipu di situ. Dijadikan sebagai sumber agama, maka kita akan nampak kepincangan dalam akidah mereka. Ahlul kalam pincang sebab jadikan selain Al-Quran dan Sunnah ada sumber lain yang menerangkan tentang agama, yang mengetahui kebenaran secara qat'i. Apa dia? Kaedah mantik. Kaedah mantik yang dijadikan sebagai asas dalam ilmu kalam dikatakan sebagai qat'i. Kemudian mereka menjadikan kaedah mantik yang dibincangkan dalam urusan akidah, iaitu ilmu kalam. Ilmu kalam dan ilmu mantik, mana yang dibantah oleh ulama Islam? Ilmu kalam, bukan ilmu mantik. Ilmu mantik dibantah sebab dia jadi punca. Dia jadi punca. Dia kaedah, orang nak letak, dia formula je. Bawa ke mana jadi macam itulah. Ilmu mantik ni dia belajar tentang tasawur dan tasdiq,
kenal satu benda dengan sebenar-benarnya dan takrifkan dengan sebenar-benarnya berdasarkan kepada madah yang ada pada perkara tersebut. Kalau benda tu dia benda yang berjisim, katakan dia jirim dan jisim. Kalau benda tu bentuk tak ada jirim jisim tapi wujud secara arad, secara sifat, katakan dia sifat, tak ada kaitan pun dengan perbincangan pada asalnya berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dengan perkara ghaib. Walaupun mereka bincangkan detail ilmu mantik dalam falsafah Yunan, metafizik akan dibincangkan berkaitan Tuhan tu macam mana, tu kesesatan mereka. Namun yang lebih sesat adalah golongan yang mengambil cara fikir tadi untuk mentakrifkan semua sifat Allah dengan gaya begitu sehingga mewujudkan golongan mujassimah, musyabbihah yang menyamakan Allah dengan makhluk bagi yang menerima ayat Quran dengan takrifan yang ada pada ilmu mantik, atau sebaliknya ada di kalangan mereka baca ayat Quran faham dengan takrifan mantik, akhirnya mereka kata ayat Quran ini tak boleh diberikan makna sebab makna yang mereka faham hanya dengan gaya kaedah pentakrifan mantik yang berasaskan pengetahuan terhadap makhluk. Ketika dibicarakan tentang istiwa, mereka tak boleh faham kecuali istiwa itu artinya memerlukan pada makhluk. Ketika bicara berkaitan dengan ketinggian Allah, mesti cerita kalau Allah Subhanahu Maha Tinggi, artinya Allah perlukan pada tempat. Kalau bincang berkaitan dengan yadullah, akan kata artinya Allah berjuzuk, ada juzuk-juzuk. Semua ini istilah mantik yang diberikan pada makhluk. Sepatutnya manusia dan umat Islam hanya berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dalam mengetahui dan memahami maklumat berkaitan dengan perkara ghaib. Apa yang Allah beritahu kita beriman, apa yang Allah dan Rasulnya beritahu kita beriman, apa yang Allah Rasulnya nafikan kita nafikan, apa yang mereka diamkan kita diamkan. Kalau Allah dan Rasul diamkan, artinya perkara itu tidak perlu untuk kita tahu. Maklumat yang perlu kita cari adalah maklumat berkaitan dengan perkara-perkara yang diceritakan oleh Allah dan Rasul. Banyak ayat Quran, ayat-ayat tauhid dalam Al-Quranul Karim yang mereka belum baca, yang mereka belum faham. Banyak hadis-hadis Rasulullah yang Nabi ceritakan tentang Allah, tentang hari akhirat, tentang perkara yang belum dibaca. Malah menurut pengalaman umat Islam selama berkurun lamanya, mereka lah golongan yang paling kurang merujuk ayat Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan akidah, kerana disibukkan dengan formula-formula akal yang mereka ada-adakan. Akhirnya ketika mereka temukan ayat-ayat keagungan Allah yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah dan Allah berbangga dengannya, mereka kategorikan ayat ini sebagai ayat yang mutasyabihat, yang tak jelas maknanya. Ayat yang Allah berbangga dengannya, ayat-ayat yang menjadi sepatutnya ayat sifat ini, ayat yang menggerunkan kita, menyebabkan kita makin mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika bincang tentang sifat istiwa, menyebabkan kita rasa kerdilnya kita yang hidup di bumi yang kecil ini dibandingkan makhluk Allah yang sangat luas. Nabi menerangkan tentang makhluk-makhluk yang sangat kecil. Kita cerita tentang bumi dengan langit sekalipun, memang kita akan lihat kita ni makhluk yang sangat kecil, lebih kecil daripada kuman. Kalau di zoom out kan, kita ni kat manalah, planet kita pun berada di manalah antara makhluk Allah yang ada di bawah langit. Macam mana berkaitan dengan langit pertama, kedua, ketiga, keempat? Macam mana berkaitan dengan kursi Sidratul Muntaha dan sebagainya? Macam mana nak dibandingkan dengan arash Allah Subhanahu Wa Taala? Kenal semua ni, kita takkan samakan sifat Allah yang beristiwa di atas arash dengan seorang raja, seorang manusia duduk di atas kursi. Satu kejahilan yang menyebabkan ayat-ayat sifat dipandang sebagai ayat mutasyabihat, ayat yang tak jelas makna, ayat yang kalau diajarkan akan memecah belahkan umat. Ayat apabila berbincang dengannya menyebabkan berlakunya masalah di kalangan umat. Ini suatu perkara yang sangat menyedihkan. Orang yang beriman
sepatutnya jadikan kalamullah. Kalamullah itu sendiri adalah kalam yang dimuliakan. Dan tajuk kalam antara kalamullah itu berbeza, satu ayat dengan ayat yang lain hanya dapat dibezakan kemuliaannya berdasarkan pada tajuk. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, yang menceritakan tentang perbuatan Abu Lahab, tak sama dengan Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad lebih mulia daripada surah Al-Masad yang ceritakan tentang perbuatan Abu Lahab, walaupun semuanya kalamullah. Tapi isi kandungannya berbeza. Yang ini cerita tentang perangai Abu Lahab, yang ini cerita tentang perbuatan dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi tak boleh sama dengan ayat yang lain. Ayat kursi keseluruhannya cerita tentang Allah. Sepatutnya semua ayat sifat yang membincangkan sifat Allah, ayat-ayat yang dimuliakan, ayat-ayat yang melahirkan perasaan takut dan gerun, ayat yang melahirkan perasaan mahabbah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Namun datang ilmu kalam menjadikan perbincangan asma sifat sebagai perbincangan yang dipenuhi dengan tuduhan tashbih, tajsim, dengan sifat-sifat makhluk yang dimasukkan padanya. Kemudian di kalangan umat Islam yang sama-sama tidak mementingkan ayat sifat, yang di kalangan umat Islam yang sama-sama mengenali Allah Subhanahu wa taala bukan melalui ayat-ayat ini, mereka anggap ini masalah kecil, masalah furu'. Ini perbezaan, ini masalah furu'. Tajuk berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan sifat Allah, bukanlah perkara furu'. Itu beriman dengan Rasul-Rasul. Beriman dengan hari akhirat. InsyaAllah akan penulis akan detailkan di bahagian belakang. Beriman dengan qada qadar, kita telah bincangkan secara detail. Semua ini adalah tajuk berkaitan dengan iman. Iman dengan Allah yang disyarahkan, tajuk iman, iaitu mengandungi rukun iman yang 6 yang disyarahkan oleh Ibn Abil Izz rahimahullah. Okey, kita sambung ke surat 160. Begitu juga telah sabit diriwayatkan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa pada satu kali baginda sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dalam 2 rakaat sembahyang subuh. Satu kali di situ bukan maksud Nabi baca sekali. Nabi baca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Kalimah satu kali. Saya takut tuan-tuan ingat Nabi baca sekali je. Wa qad sabata fi sahih annahu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqra. Kana yaqra bukan berarti satu kali. Kana fi'il madhi, kana isim fi'il kana bila masuk pada fi'il mudhari yaqra, artinya Nabi sentiasa. Dan usul fiqh kita tahu bahawa lafz kana yaqra, kana yaf'al, kana kemudian fi'il mudhari, artinya sering berlaku. Jadi terjemahan yang kata pada satu kali, bukan satu kali, kita boleh terjemahkan bahawa diriwayatkan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sentiasa atau beberapa kali, dia berulang. Kana yaqra arti berulang kali, dia bukan sekali. Contoh tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi, kata saya pernah pergi ke sekolah, katalah sekolah, saya nama sekolah Johor lah, Smak J. Saya kata zahabtu ila Smak J, sekolah menengah agama kerajaan Johor. Okey, saya pergi sekali. Tapi berapa? Zahabtu, selesai, saya dah pergi. Sekali, 2 kali tak cerita, tak tahu. Yang penting dah pergi. Tapi dia kata, kalau saya kata, kuntu adhab ilaihi, atau ilaiha, kuntu adhab ilaiha, kuntu adhabu ila Smak J. Artinya bukan sekali. Artinya dulu selalu aku pergi ke Smak J. Dengan uslub tadi, kuntu adhabu, kana yaqra'u, dan sebagainya, kanu yaqra'una, contoh sebagai lafaz begini artinya lafaz
suatu peristiwa yang berlaku berulang-ulang pada suatu ketika dahulu. Nabi kana yaqra'u fi rak'atay fajri taratan bi suratay al-ikhlas wal kafirun wa taratan bi ayatay al-iman wal islam. Nabi selalu baca kadang-kadang selalu macam dua ni selalu. Kadang-kadang dengan dua surah al-ikhlas, kadang-kadang dua ayat iman dan Islam. Okey, kita baca terjemahan semula. Bahawa pada satu kali kita kata Nabi sering membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas dalam dua rakaat sembahyang subuh. Surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Dalam teks asal, Nabi membaca dua surah Al-Ikhlas. Dua surah Al-Ikhlas. Dalam menyebutkan nama-nama surah, untuk tujuan pengenalan, iaitu untuk bezakan surah, kita panggil surah Qul Huwallahu Ahad sebagai suratul Ikhlas. Walaupun nama surah Qul Huwallahu tu ada banyak, kita gunakan nama yang masyhur. Seorang qari atau seorang yang buat tesis, dia tak boleh tulis surah Al-Muqashqishah ayat sekian, tak boleh. Dia kena guna nama yang ma'ruf, nama yang terkenal. Namun dalam ilmu tafsir, ulama tafsir akan menggabungkan atau mengumpulkan semua nama-nama yang pernah diberikan terhadap surah-surah tersebut. Bila kumpulkan surah-surah Al-Quran Al-Karim, kita temukan ada dua surah yang dikenali sebagai suratul Ikhlas. Ada dua surah yang dikenali sebagai suratul Ikhlas. Sehingga salafus salih menamakan dua surah ini sebagai suratai Al-Ikhlas. Dua surah Al-Ikhlas. Iaitu surah Qul Huwallahu Ahad dan surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Kenapa dua surah ini dinamakan sebagai suratul Ikhlas? Kerana dalam dua surah ini mengandungi kandungan makna yang menafikan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua surah ini juga dikenali sebagai surah Al-Muqashqishatain. Muqashqishah untuk satu surah, satu lagi pun Muqashqishah. Kalau gabungkan kata Muqashqishatain. Itu dua surah yang menyembuhkan, dua surah selaput yang menyembuhkan luka ataupun penyakit. Kita pernah luka, bila dah sembuh, selaput yang tutup luka sebelum kulit sembuh, atau selaput yang tutup luka itu dinamakan sebagai qashqashah. Qashqashah. Surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun dan surah Qul Huwallah dikenali sebagai surah Al-Muqashqishah atau Al-Muqashqishatan. Dua surah, atau kalau kita suratul Muqashqishatain, dua surah Al-Muqashqishah. Itu gelaran yang ulama salaf berikan pada nama tersebut. Penamaan surah ada yang tauqifi, ada ijtihadi. Tauqifi yang Nabi sebut, ijtihadi yang sahabat atau ulama sebut kerana kandungan maknanya. Kalimah Al-Ikhlas disebutkan oleh sebahagian sahabat Nabi SAW. Jadi dua surah ini, surah Qul Huwallahu Ahad akan menyembuhkan manusia daripada penyakit syirik. Surah Qul Huwallah dan surah Al-Kafirun. Qul Huwallah akan sembuhkan penyakit syirik yang ada dalam gambaran kepala manusia. Ketika manusia membincangkan tentang Allah Subhanahu wa taala, ada dari kalangan manusia yang mempunyai gambaran dan tasawur yang salah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dapat dilihat daripada asbab nuzul surah. Ketika kaum Yahudi datang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sif lana rabbak," sifatkan macam mana Tuhan kamu. Amin zahabin
am fiddah atau seterusnya, lafaznya secara tepat. Tuan-tuan boleh baca tengok lafaznya, tapi dia ceritakan tentang Tuhanmu. Adakah dia daripada emas atau daripada perak? Dia nak tahu emas ke perak, atau dari apa ia jasadnya atau diperbuat daripada apa? Tuhanmu dapat kuasa dari mana? Tuan-tuan kata, saya kalau sempat tengok Al-Wahidi. Boleh tengok sekejap. Kita baca apa Al-Wahidi sebut berkaitan dengan sebab nuzul. Kemudian saya buka. Saya ada buka pada 2 hari lepas, masih ada kat skrin saya. Saya baca sekejap. Okey, ada ni. سبب نزول قل هو الله أحد هو الفهم الخاطئ والصورة البسيئة عن الله سبحانه عن الله جل في علاه. جاء ناس من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا, Yahudi datang jumpa, sekumpulan Yahudi datang jumpa Nabi dan berkata, Sif lana rabbak, tolong sifatkan, ceritakan pada kami tentang Tuhanmu. Fa inna Allah anzala na'tahu fit Taurah, sesungguhnya Allah telah menceritakan tentang sifatnya dalam Taurah. Fa akhbirna min ayyi syai'in hu. Dia kata, kami dah tahu dah Taurat tu macam mana. Kami datang nak uji kamu. Cuba ceritakan. Dia dari apa? Dari apakah ia? Wa min ayyi jinsin hu. Dia daripada kategori apa? Adzahabun huwa am nuhasun am fiddah. Adakah dia daripada emas atau tembaga ataupun perak? Wa hal ya'kul wa yashrab. Walaupun ni lafaznya Al-Wahidi bukan. Adakah dia makan dan minum? Wa mimman warisad dunya wa may yurithuha. Dia mewarisi dunia daripada siapa dan dia akan wariskan dunia kepada siapa? Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala hadhihi surah. Maka Allah turunkan surah ini. Teks ni daripada Al-Wahidi. Saya ambil kenapa? Sebab nak fahamkan bahawa penulis faham secara detail begitu, baru penulis bawakan dalil. Wa an Ubay bin Ka'ab. Ini satu lagi. Dan daripada Ubay bin Ka'ab, annal musyrikin, bahawa golongan musyrikin yang datang, qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada Rasulullah, insab lana rabbak, tolong berikan nisbah Tuhanmu, iaitu keturunan Tuhanmu daripada mana? Atau kisah cerita berkaitan dengan Tuhanmu. Insab boleh bererti nisbah keturunan, insab boleh bererti nisbah berkaitan dengan cerita. Dia tanya, maka Allah Subhanahu wa taala fa anzalallahu taala qul huwallahu ahad Allahus samad. Okey, ni teks dalam kitab Al-Wahidi. Jadi kaum Yahudi dan kaum musyrikin, ada lagi orang kafir kat situ. Allah kata kafir dua je. Selalu ayat saya baca, lam yakun kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Ahli kitab pun macam tu, musyrikin pun macam tu. Yang satu tak ada kitab, ikut bayang sendiri. Yang satu kata, dalam kitab, kami dah tahu dah kitab Taurat. Sedangkan kedua-dua mereka telah tersesat jauh. Yahudi, Nasrani, jadikan Uzair dan Isa sebagai anak Tuhan. Yahudi jadikan Uzair anak Tuhan, Nasrani jadikan Isa anak Tuhan. Musyrikin jadikan malaikat sebagai anak perempuan Tuhan. Lagi kelakar. Jadi bayangan berkaitan dengan Tuhan, tasawur dan pemahaman berkaitan Tuhan ni, sebelum Islam datang begitu keadaannya. Dan mereka datang pula tanya pada Nabi SAW. Kaum musyrikin datang tanya, nak tahu, nak minta pertama, memang nak tahu. Yahudi kelihatan seperti nak mencabar. Allah kata, qul, katakan pada mereka, huwallah, dialah Allah, ahad, Maha Esa. Dalam segala pengkhususannya, rububiyah, uluhiyah dan segala asma dan sifatnya. Allahus samad, dialah Tuhan
Yang As-Samad. As-Samad itu Tuhan yang sempurna dalam segala perkara. Ahad yang tersendiri dalam segala perkara. As-Samad yang paling sempurna dalam segala perkara. Nak cerita tentang dia As-Sayyid ke As-Syarif ke Al-Alik, semua syarah semua kembali pada mana? Tuhan yang paling sempurna, sehingga dengan kesempurnaan tersebutlah semua yang lain bergantung kepadanya. Allahus Samad. Dari mana Allah? Kepada siapa Allah wariskan dunia ini? Lam yalid. Allah tak ada anak. Walam yulad. Dan Allah tak mewarisi kerajaannya daripada bapanya. Allah tidak ada bapa. Ada kawan-kawan ke tolong? Ada yang sama ke? Walam yakullahu kufuwan ahad. Ayat ringkas, tapi menamatkan semua pemikiran dan tasawur yang salah berkaitan dengan Tuhan pada zaman tersebut dan sampai ke akhir zaman. Dan ayat ini takkan boleh diubah makna. Walaupun ada percubaan yang dilakukan oleh golongan yang tersesat, menafsirkan bahawa selain daripada Allah, huwa situ adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kira. Jadikan sama dengan Allah, selain daripada Allah adalah makhluk. Walaupun dia letakkan sebaik-baik makhluk. Kalau nak kita ni, kalau orang berdoa kepada selain Allah, kita kata tak boleh. Tapi kata dengan Nabi Muhammad, kita jadi slow sikit. Alah Rasulullah lah. Rasulullah makhluk ke Allah? Makhluk. Selagi kita yakin bahawa Nabi SAW seorang makhluk, maka Nabi tidak ada kelayakan untuk disembah. Bagi golongan yang menjadikan konsep Nur Muhammad sebagai pegangan mereka, tidak syak. Sebab mereka, tasawur mereka berkaitan dengan ketuhanan itu berbeza. Tuhan bukan Tuhan yang ahad. Bukan As-Samad. Tuhan itu masih lagi bukan ahad, bukan esa, malah Tuhan boleh menjelma dan bertajalli di atas mana-mana makhluknya. Bab As-Samad, Tuhan bukan bersendiri dalam kesempurnaannya. Ada makhluk yang berkongsi sifat dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan memusnahkan sifat kemanusiaannya. Dia akan nampak perkara ghaib, dia akan tahu sesuatu perkara akan datang, dia melihat Lauhul Mahfuz. Ada makhluk-makhluk yang mencapai tahap begini. Ini pemikiran golongan ini, golongan batiniyah, golongan yang membicarakan tentang konsep insan kamil. Betul, mereka tak ada masalah tentang bab ini. Hubungan Tuhan dengan makhluk adalah seperti hubungan bapa dan anak. Seolah-olah begitu. Sebut tak sebut, begitu. Konsepnya sama seperti agama Yahudi dan Nasrani. Jadi golongan batiniyah dan golongan seumpama ini, tidak bukan kita tahu yang bawa pemikiran ini kaum Yahudi dan Nasara. Dan kaum Majusi yang menganggap orang-orang tertentu yang merupakan wakil Tuhan, bukan wakil, malah Tuhan menjelma sebagai makhluk tertentu, sebagai manusia tertentu untuk mentadbir alam ini. Nabi Isa bukan sahaja makhluk, tapi Nabi Isa itu sebenarnya jelmaan Tuhan dalam menyampaikan kebenaran. Akhirnya, amal ibadah tidak dilakukan kepada Allah secara keseluruhannya dengan makna As-Samad yang sebenarnya. Ibadah juga perlu dilakukan terhadap perantaraan ataupun jelmaan Tuhan tadi. Maka konsep yang dibawa dalam pemikiran agama-agama begini, menjadi Tuhan bukanlah Al-Ahad, bukanlah Tuhan satu-satunya yang Maha Esa, malah ada jelmaannya, adanya tajalliyat, adanya Al-Hulul, atau kita istilah sebagai berlakunya Al-Hulul. Dalam bab hubungan makhluk dengan Allah, makhluk tidak seperti umat Nabi Muhammad, umat Islam. Bila kita yakin Nabi sebagai manusia terbaik, kita baca wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tetap hamba Allah,
takkan ada sifat yang lebih daripada sifat hamba. Walaupun Nabi adalah seorang Rasul, tapi tetap abduhu. Namun, bagi golongan ini, yang beragama dengan agama ini, mereka boleh katakan bahawa manusia itu boleh mencapai kesempurnaan sehingga levelnya naik daripada sifat manusia biasa, berubah hilang kemanusiaannya, hilang sifat kemanusiaan itu mencapai kesempurnaan, matanya akan nampak lebih, maka digunakan alasan kasyaf. Badan dia boleh terbang, dia boleh sekian dan sekian, gunakan alasan karamat, alasan-alasan yang diberikan, sehingga penghujungnya dia fana, iaitu bergabung dengan Tuhan. Tuhan boleh turun jadi makhluk, tajalli, makhluk boleh naik jadi Tuhan. Untuk ada konsep al-hulul, Tuhan turun ke bawah, menjadi tajalli, dan konsep ittihad, makhluk ni bergabung dengan Tuhan. Dan itulah kesempurnaan. Ini bukan kesempurnaan, ini syirik. Ini bukan kesempurnaan, tapi suatu syirik. Allahu ahad. Allahu samad. Allahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah suratul Ikhlas. Faham surah Ikhlas dengan sebenarnya, insya-Allah manusia tidak lagi bertasawur tentang ketuhanan yang jauh daripada hakikat. Sampai surah Al-Kafirun, faham dan baca, amalkan surah Al-Kafirun, insya-Allah tak ada seorang manusia pun yang bertolak ansur dengan mana-mana amalan syirik. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tak sembah apa yang kau sembah. La a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma a'bud. Ulang balik Kang, surah ni kalau baca tak hati-hati tak jumpa penghujung dia. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma a'bud, wala ana 'abidun ma 'abadtum, wala antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Pernah satu ketika dulu saya nak jadi imam, saya lari daripada surah Kafirun. Satu ketika pernah nak jadi imam. Jadi kan sebelum jadi imam kadang-kadang kita baca dulu dalam kepala kita kan, nak start satu surah, nak kena betul-betul. Tapi kalau surah Kafirun tak baca terus, kita duduk fikir dulu, itu jadi masalah. Kalau jadi imam kan biasa, kalau contoh kita Allahu akbar surah waladdallin, lepas tu kita fikir surah apa lepas ni nak baca kan. Katalah kita akan bayangkan surah, contohnya kita baca surah Sajadah. Kita alif lam mim, tanzilul kitab, bukan alif lam mim lain. Kita dapat bayangkan ini. Surah Kafirun tak boleh. Takut lama-lama kita keliru sendiri. Okey. Sebab tu lebih baik baca terus je, insya-Allah. Sebab surah tu kita hafal pun. Kita hafal pun. Cuma kalau duk fikir-fikir, anak itu yang menjadikan kita celaru. Okey. Surah Kafirun, sebab nuzul dia bila golongan musyrikin, pemimpin Makkah dari kalangan Quraisy yang cenderung kepada perbincangan. Abu Lahab, Abu Jahal, kalau dia berbeza pandangan, dia ajak pukul. Ni ada orang jenis macam tu. Setiap zaman mesti ada. Tapi seperti Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Mughirah, dan beberapa nama lain. Dia kata kalau bincang, boleh buat bincang. Benda boleh buat bincang, buat apa nak gaduh. Kan? Abu Lahab benda boleh gaduh, buat apa bincang. Itu Abu Lahab, Abu Jahal. Sebab tu nama-nama ni, mereka walaupun sama-sama halang dakwah Nabi, tapi sejarah berkata kejahatan mereka tak banyak dinukilkan. Seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Mereka datang bincang,
kata, wahai Muhammad, kalau yang agama yang kamu bawa ada kebaikan, kami tak nafikan. Semua agama baik. Kalau dalam agama kami ada nilai-nilai yang baik, kami bincangkan, semua kan agama ada kebaikan. Toleransi lah. Beginilah. Setahun kami sembah agamamu, sembah Tuhanmu. Setahun lagi, kamu pula hormati kami. Hidup bersama, tak payah gaduh. Bincang. Nabi tolak, Nabi kata, ma'adallah. Aku berlindung dengan Allah. Aku takkan syirikkan Allah dengan seorang satu pun. Walau bagaimanapun, aku tunggu wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kumpul, keluar ke Kaabah. Duduk. Masa tu Allah turunkan ayat. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan pada mereka, wahai orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Wala antum a'biduna ma a'bud. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Ayat yang mengandungi mesej yang sangat keras dan tegas. Wahai orang-orang kafir. Tak pernah Nabi panggil dia kafir, kena panggil kafir. Tapi ada kalimah kul di situ meringankan. Nah, Allah yang kata, Allah yang suruh, bukan aku yang cakap. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Apa yang aku sembah ni, aku tak sembah Tuhanmu. Aku tak sembah apa yang kau sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kalian pun tak sembah apa yang aku sembah. Aku sembah Allah. Kamu sembah berhala. Walaupun kamu mengaku kamu sembah Allah. Nak harapkan kamu syirik mengaku, tak mengakulah. Dia kata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna. Alasan ni banyak. Pergi minta kat pokok, tapi kata minta dengan Allah. Al-Uzza. Al-Uzza ni berhala pokok. Pergi minta dengan patung, kata minta dengan Allah. Alasan pelbagai. Agama tak perlu kepada semua falsafah ni. Sembah Allah, sembah Allah. Sembah yang lain-lain. Doa kepada Allah, doa kepada Allah. Tak ada. Tak perlu kepada pelbagai falsafah yang dibawa. Kaum musyrikin ada falsafah mereka. Jadi Nabi, Allah kata. Mereka kata mereka sembah Allah. Allah kata, katakan kepada mereka, aku tak sembah apa yang kau sembah. Kalian pula tak sembah apa yang aku sembah. Artinya, kalau walaupun mereka tawaf, walaupun mereka berdoa, Allah kata, kamu bukan sembah aku. Sebab adanya perkongsian. Allah tak terima perkongsian. Allah tak terima perantaraan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Dan selama-lamanya aku takkan sembah apa yang kau sembah. Jadi artinya apa? Besok, lusa, tak payah datang tanya lagi. Allah gunakan fa'il dengan isim fa'il. Artinya berterusan. Sampai bila-bila. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan selama-lamanya kalian takkan sembah apa yang aku sembah. Iaitu dengan cara demikian. Walaupun yang disyarahkan kata, itu khas untuk yang hadir tu semua mati dalam keadaan kufur. Itu kata mukjizat Nabi SAW. Namun lafaz menunjukkan bahawa selain daripada makna begitu, maknanya sampai bila-bila orang yang mengambil perantaraan seperti Quraisy ketika itu, kalau mereka tak tinggalkan agama mereka, mereka tak tauhidkan Allah, Allah tak akan terima bahawa ibadah itu kepada Allah. Walaupun mereka dakwa bahawa mereka sembah Allah. Walaupun dalam talbiyah mereka kata mereka sembah Allah. Walaupun dalam haji mereka kata sembah Allah. Walaupun anak mereka nama Abdullah. Tapi selagi mereka tak tinggalkan syirik dalam ibadah mereka, Allah kata, kamu bukan sembah aku.
Penghujungnya apa? Karena mereka datang waktu mereka kuat. Nabi sedang lemah. Nabi dari segi ekonomi, dari segi politik, dan pelbagai asbab kelemahan yang ada pada umat Islam. Jangan jadikan bila kita ni berada dalam keadaan keduniaan yang lemah, kita boleh tunduk dengan kuasa syirik atau untuk melakukan perbuatan yang mengandungi kesyirikan. Lakum dinukum waliyadin. Kamu dengan agama kamu, dengan kami dengan agama kami. Tak payahlah nak bagi kelebihan pada kami. Oh, setahun kamu sembah agama, tak payah toleransi. Bab agama, bab tauhid, jangan ajak kami bertolak ansur. Bab khilaf, ya. Tapi adakah sembah Allah ni khilaf? Suatu golongan ini cuba menjadikan semua urusan khilaf sampai urusan berkaitan dengan tauhid, urusan sembah Allah, minta dengan Allah dengan minta yang lain pun khilaf. Jangan sembah selain Allah, jangan minta pada selain Allah. Mereka katakan khilaf. Kalau begitulah agama Islam sampai ke tahap itu khilaf, agama ini agama yang tak ada nilai. Khilaf tak akan berlaku dalam urusan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak kata khilaf dalam bab memahami asma' wa sifat, kita kata boleh lagi. Bukan boleh, artinya logik boleh terima. Sebab apa? Nama-nama dan sifat ini, kalau dimaknakan dengan takrifan ilmu mantik dan ilmu mantik tersebar dalam masyarakat, cara fikir begitu diajarkan, mungkin orang boleh tertipu. Sampai tahap pergi minta kat pokok. Pokok je buat contoh sekarang. Pergi minta dengan sesuatu, ini sudah melampau. Sebab itu perlu ditegaskan bahawa pengajaran berkaitan dengan tauhid perlu diterapkan. Dan pengajian berkaitan tauhid bukan semata-mata mengajak manusia mentauhidkan Allah, tapi menghalang manusia daripada melakukan syirik. Ramai orang kata nak cerita tauhid dah, tapi buat apa nak condemn orang? Tak. Tauhid mengandungi dua unsur, nafi dan isbat. Kita dakwah agar manusia tauhidkan Allah dan jangan syirikkan Allah dengan sesuatu. Kita berhujjah, menolak hujjah, membentras amalan-amalan syirik dan khurafat seperti ini adalah tuntutan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan padang serong terhadap orang yang cuba membetulkan akidah umat. Kalau betul-betul merasa diri benar, sampaikan hujjah. Kerana orang kafir pun Allah kata kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Namun hujjah itu bila disampaikan, orang yang hadir dalam perbincangan mesti orang yang nak cari hujjah. Orang yang nak cari kebenaran, yang ada akal pemikiran. Anda berhujjah di depan kanak-kanak tak guna. Budak-budak tetap sokong ayah dia. Berhujjah depan kanak-kanak tak guna. Kerana budak-budak akan tetap sokong bapa dia hero. Bapa dia dah terbaik. Dalam bab agama, dalam bab keselamatan akhirat, jangan jadikan siapa pun bapa kita. Panduan ulama tu ada, tapi dari prinsip kebenaran, dengar dan cari hujjah daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berhujjah, orang yang berdebat hendaklah dipilih di kalangan orang yang berakal daripada kedua pihak. Orang mendengar juga harus di kalangan orang berakal, baru tercapainya maksud. Sebab itu perdebatan yang dilakukan pada zaman ramai orang tak berakal, ramai yang tak faham konsep ini, maka dakwah itu lebih perlu. Sampaikan kaedah agama, sampaikan supaya masyarakat ada ilmu alat untuk menilai segala perbincangan yang dilakukan. Kalau masyarakat tak ada ilmu alat, tak ada bezakan makna dalil,
Masyarakat pun tak faham. Tak ada beza antara qala Allah, qala Rasulullah dengan ISBN sebagai contoh. Kalau itu tak boleh dibezakan, susahlah sampai ke tahap itu. Perbincangan berkaitan dengan ilmiah, bukan perbincangan yang melibatkan teknikal, undang-undang, akta sekian dan sekian. Satu benda yang sangat kelakar, kita nampak macam, oh hebatlah. Tapi satu perkara yang sangat kelakar. Kita perlukan kepada majlis-majlis ilmu, sebarkan ilmu, berikan ilmu alat, maksudnya yang selayaknya masyarakat menilai, ada kefahaman sendiri. Perubahan yang berlaku kerana ilmu itu jauh lebih berkesan dengan perubahan hanya kerana isu. Sebab itu bukan saya tidak setuju dengan perdebatan. Bagus. Namun perlu difahamkan tentang masyarakat lebih perlu kepada majlis-majlis ilmu yang menerangkan tentang erti tauhid yang sebenar. Dengan konsep yang sebenar, masyarakat tahu tentang erti dalil dan hujah dalam agama, supaya mereka mampu hadir untuk dengar perdebatan ilmiah, kerana mereka juga memiliki ilmu alat untuk membezakan antara hak dan batil. InsyaAllah kita ringkaskanlah. Akan datang kita syarahkan berkaitan dengan ayat iman dan Islam yang ada dalam surah Baqarah dan surah Ali Imran, dan lepas tu laju dah. Lepas tu laju sebab apa? Sebab yang lainnya cerita terus. Yang ni asas yang saya rasa sangat penting berkaitan dengan syarah matan ini, iaitu berkaitan dengan rukun iman yang 6 dan perkara-perkara asas berkaitan dengannya. Walaupun pukul 9.45, 46, saya buka soalan lah kalau ada soalan. Silakan. Muwazanah artinya membuat perbandingan dengan atau meletakkan neraca, mizan. Muwazanah, tengok perbandingan. Soalan, muwazanah tentang apa? Dari mana dengar istilah muwazanah? Ya. Ya. Muwazanah. Dia kata ada dua istilah selalu kita pakai, muwazanah dan muqaranah. Semua berarti timbang tara. Muqaranah buat perbandingan. Tengok ni macam mana. Mana muqaranah. Muwazanah artinya letak betul-betul atas neraca. Yang mana lebih berat, yang mana lebih ringan, yang adil atau tidak. Muwazanah artinya dua-dua artinya timbang tara dan buat perbandingan. Betul lah. Dalam semua bab perlukan pada muwazanah, pada muqaranah. Tapi yang buat muwazanah muqaranah mesti dengan ilmu. Ilmu yang dimasukkan adalah ilmu yang didasari oleh hak Al-Quran dan Sunnah. Bukan ilmu pada diri seseorang. Kalau pada ilmu pada seseorang, tak ada seorang yang mengaku dia bodoh. Semua dia faham. Betul? Kita baca satu ayat Al-Quran, orang tu faham. Bagi anak kita baca pun dia faham, semua faham. Semua orang mengaku dia faham, tapi faham dengan cara dia. Mana ilmu alat masukkan adalah yang berdasarkan kepada ilmu ada alat yang cukup berdasarkan dari Quran Sunnah dan berdasarkan ilmu-ilmu yang diketahui kebenarannya. InsyaAllah kita sampai sini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Tak angkat. Boleh. Hari ini pengurusi baik. Pengurusi jatuh baik. Tak ada. Adakah siapa orang awam yang mencari ilmu?
Bukan terbeban. Itulah dia sifat ilmu. Ilmu tak mudah. Mana ada orang pergi kelas kau jadi alim? Ilmu, nak cari kebenaran satu benda yang mahal. Hak tu perlu kita cari. Sebab tu kalau orang yang mencari ilmu, cari kebenaran belum tentu betul. Yang tak cari confirm tak betul. Yang langsung tak cari. Sebab tu al-uzru bil jahil, al-uzru bil jahli, mana orang yang diuzurkan kerana jahil, bukan orang yang duduk dalam masyarakat ilmu. Bukan orang yang duduk dan tutup telinga. Tu golongan mu'ridun, golongan yang berpaling daripada kebenaran. Buat tak nak dengar. Golongan al-uzru bil jahli adalah untuk orang-orang yang tiada jalan untuk mereka dapatkan ilmu. Kita kat sini mungkin ada beberapa ilmu yang kita tak dapat. Mungkin pakar dia hanya ada orang yang tahu ilmu nak ada tempat sekian-sekian. Ada setengah tempat tak ada ayat Quran, tak ada mushaf, dia cuma ada hafal ayat tentu. Mana dia tak, masyarakat dia tak ada yang hafal Quran sebab apa? Sebab tak ada Quran ke, sebab tak ada guru ke, ada sebab. Sebab tu ada keuzuran depan Allah, boleh. Tapi kalau majlis ilmu subur begitu banyak, belajar sampai jadi mahir, profesor dalam bidang sekian-sekian, tapi tak boleh baca Quran, tak pandai mengaji, belum tentu selamat di depan Allah Subhanahu wa taala. Kerana asbab untuk ilmu tu ada. Sama juga berkaitan dengan ilmu yang lain. Quran itu sebagai contoh. Untuk ilmu yang lain, kita perlu cari ilmu. Terutamanya ilmu yang berkaitan dengan fardu ain. Jadi kefarduan pada kita yang melibatkan diri kita. Orang awam mereka wajib tuntut ilmu. Orang alim juga wajib tuntut ilmu. Orang awam wajib tuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan dari diri mereka dalam urusan diri mereka. Solat mereka, kalau orang awam tak pandai solat, belum lepas depan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengaku saya orang awam tak pandai solat. No. Orang awam pergi sembah, buat perkara syirik depan Allah, tak nak belajar, jangan mengaku kami selamat. Tak. Dia perlu tuntut ilmu fardu ain. Berkaitan dengan kefahaman dirinya, fahamkan diri dia, yakinkan diri dia dengan akidah, dan dia perlu beramal dengan apa yang Allah fardukan ke atas dirinya. Ini fardu ain, kewajipan peribadi. Wajib orang awam tuntut ilmu, fardu ain. Wajib bagi orang alim. Selain daripada fardu ain, orang alim menanggung beberapa perkara kifayah yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Orang alim angkat kejahilan daripada dirinya dan angkat kejahilan daripada orang lain yang mampu dia sampaikan. Itu beza. Jadi tak ada orang yang terkecuali. Bukanlah orang yang tak datang kelas, tak belajar langsung, tak mengaji pun tidak, apa tidak. Oh dia ni selamat. Oh dia ni lebih baik. Yang belajar nanti, oh dia bagi ikut ni, oh dia lagi sesat. Salah guru ya. Guru itu lebih menyesatkan. Salah guru. Namun sifat yang ada pada seorang mukmin, hendaklah dia mencari kebenaran dengan guru yang benar. Macam mana caranya? Usaha sedaya upaya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berusaha cari jalan Allah dengan ikhlas, Allah kata wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berusaha bersungguh-sungguh ke arah kami, kami akan berikan, pasti kami tunjukkan jalan-jalan kami kepadanya. Ada orang, Ibn Qayyim rahimahullah, mula tuntut ilmu daripada kesufian. Sufi, anak kepada Qayyimul Jauziyah, orang yang uruskan tempat tarikat Jauziyah, Madrasah Al-Jauziyah. Kemudian berakhir dengan kena sunnah. Ada orang yang belajar di tempat sunnah sampai peringkat universiti, sampai dah dijadikan tokoh, tiba-tiba berubah. Manusia ni, hidayah ni milik Allah. Doa. Cari sedaya upaya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada segala kesesatan dan Allah terbimbing kita di dunia dan di akhirat sehingga ke syurganya. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.